الحمد لله القائل واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Bermaksud, wahai orang yang beriman, ta'alah kamu kepada Allah dan ta'alah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan di dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Mimbar pada kali ini akan memperkatakan tajuk amalan ziarah, menziarahi perkukuh silaturrahim. Salah satu daripada amalan yang disunnahkan di dalam Islam adalah amalan kunjung mengunjung dan ziarah menziarahi. Amalan berziarah ini amat digalakkan kerana ianya memperkukuh dan mengeratkan hubungan silaturrahim sesama muslim. Amalan berziarah ini juga tidaklah hanya tertumpu pada musim tertentu sahaja, bahkan ianya digalakkan pada bila-bila masa. Hal ini amat bertepatan dengan semangat persaudaraan sesama Islam yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 1 yang telah dibacakan pada awal khutbah tadi, yang bermaksud, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya, serta peliharalah hubungan yakni silaturrahim kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa memerhati yakni menguasa kamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam bulan Syawal yang mulia ini kita dianjurkan untuk melakukan amalan ziarah menziarahi bagi memperkukuh lagi hubungan kekeluargaan dan memupuk semangat kejiranan di dalam masyarakat sekeliling kita. Bagi mencapai matlamat tersebut, umat Islam sewajarnya memastikan amalan ziarah menziarahi pada bulan ini tidak dicemarkan dengan perbuatan-perbuatan yang menyalahi syarak. Maka ajaran Islam telah menggariskan beberapa panduan dan adab berziarah. Antaranya, pertama, amalan ziarah menziarahi yang dilakukan ini hendaklah diniatkan dengan ikhlas untuk memperkukuh hubungan silaturrahim sesama manusia. Sesuatu amalan yang dibuat kerana Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas akan menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Hubungan yang renggang akan dapat dipulihkan, kasih sayang yang pudar akan kembali bersinar, dan sifat yang buruk akan bertukar menjadi sifat yang baik. Ini semua boleh berlaku apabila seseorang itu meletakkan niat yang baik sewaktu datang berziarah. Elakkan berniat yang tidak baik seperti riak, menunjuk-nunjuk, bermegah-megah dan mencari aib orang lain ketika datang berziarah. Kedua, memastikan suasana dan keadaan yang sesuai sebelum datang berziarah.
Hal ini bertujuan bagi memastikan tuan rumah dapat melakukan persediaan yang baik sebelum menerima kunjungan tetamu. Janganlah kita datang berziarah pada waktu yang kurang sesuai, seperti pada waktu larut malam dan waktu yang kebiasaannya orang sedang sibuk menguruskan sesuatu. Hal ini kerana dibimbangi kedatangan kita akan mengganggu tuan rumah dan ahli keluarganya. Ketiga, memberi salam terlebih dahulu kepada tuan rumah sebelum kita masuk ke dalam rumah yang diziarahi. Terdapat segelintir di dalam masyarakat kita yang tidak mengambil peduli berkenaan hal ini. Ada di antara mereka yang tidak memberi salam dan terus memasuki sesuatu rumah dengan alasan kerana ini rumah saudara atau keluarga terdekat, maka tidak perlu untuk beri salam sebelum masuk. Sunat hukumnya untuk memberi salam sebanyak 3 kali. Sekiranya tiada sesiapa yang menjawab atau menyahut panggilan salam itu, maka sebaiknya kita beredar. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 27 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam mana-mana rumah yang bukan rumah kamu, sehingga kamu lebih dahulu meminta izin serta memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu supaya kamu beringat, yakni mematuhi cara dan peraturan yang sopan itu. Keempat, memakai pakaian yang bersesuaian sewaktu datang berziarah. Hal ini kerana cara berpakaian seseorang itu akan mencerminkan kepribadiannya. Pilihlah pakaian yang sopan, menutup aurat, bersih, kemas dan sesuai bagi memastikan tuan rumah berasa senang dan selesa dengan kehadiran kita sebagai tetamunya. Kelima, sentiasa menjaga tingkah laku apabila melakukan amalan berziarah. Apabila kita bertemu dan berbual dengan seseorang, maka hendaklah sentiasa menjaga tutur kata dengan baik agar tidak menyakiti hati orang lain. Begitu juga kita hendaklah memastikan supaya kesucian amalan berziarah itu tidak tercemar dengan perbuatan mengumpat, memfitnah dan bercerita tentang hal keburukan orang lain. Keenam, ketika menikmati juadah yang disediakan, jagalah adab makan dan ambillah sekadarnya dengan penuh tertib. Sebaiknya makanlah makanan yang lebih dekat terlebih dahulu. Sekiranya terdapat makanan yang dihidangkan itu tidak memenuhi selera kita, maka janganlah menolak makanan tersebut. Akan tetapi makanlah walaupun sedikit bagi menghormati perasaan dan menjaga hati tuan rumah yang bersusah payah menyediakan hidangan tersebut. Ketujuh, elakkan datang berziarah terlalu lama di rumah orang. Hal ini kerana dibimbangi akan mengganggu urusan tuan rumah. Sekiranya mereka mempunyai tanggungjawab lain yang perlu dilakukan. Sebelum kita beredar dan pulang, berilah ucapan terima kasih kepada tuan rumah sebagai tanda penghargaan atas layanan yang telah disediakan. Selain itu, kita hendaklah berdoa untuk kebaikan tuan rumah dan keluarganya agar sentiasa terpelihara dan mendapat kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kelapan, di sisi tuan rumah pula hendaklah mereka itu memuliakan tetamunya tanpa mengira sama ada yang datang itu kaya ataupun miskin. Sambutlah tetamu dengan wajah yang ceria, tersenyum dan membalas ziarah tersebut dengan menziarahi dan bertandang pula ke rumah tetamu tersebut apabila ada kesempatan waktu. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, justru sebagai rumusan bagi mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin menyuruh jemaah sekalian, marilah kita memperkasa dan membudayakan amalan ziarah menziarahi dalam kehidupan kita, kerana amalan ini akan menjadikan hubungan persaudaraan sesama Islam menjadi semakin kuat dan erat. Semoga dengan amalan yang kita lakukan ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberkati kehidupan kita dan membukakan pintu rahmatnya serta mengurniakan kita kehidupan bermasyarakat yang tenang,
tenteram dan harmoni. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu sama lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam mengetahuinya akan keadaan dan ilmu kamu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإضغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, istri-istri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna.
kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah setiap kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-asy'ariyah dan al-maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua, bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, puakaf-puakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdakal Haris al-Syari'atik As-Sultan Ibrahim ibni almarhum As-Sultan Iskandar, sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Ta'lu Johor Darut Ta'zim, kepada Raja Zari Sofia binti almarhum Sultan Idris Shah Permaisuri Johor, kepada Tunku Ismail ibni Sultan Ibrahim Tunku Mahkota Johor, dan Cik Puan Besar Khalidah binti Bustamam, paduka putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin واخذل الكفرة ومبتدع السيئات والمشركين وكل من هو عدو للدين. اللهم فرج هموم المسلمين واقض الدين عن المدينين وأحسن خلاص المسجونين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين. آمين يا رب العالمين. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.